على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa sesingkat ini saya edarkan pada tuan-tuan sebuah doa bagi dibaca selepas kita menunaikan salat duha. Dan doa ini saya akan membaca bersama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ikut saya baca nanti mungkin lebih kurang 3 kali. Dan di celah-celah 3 kali itu saya akan menceritakan apakah kehebatan dan keutamaan yang namanya solat duha. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, solat duha ini ialah di antara sunnah Nabi SAW dan yang Nabi tidak pernah tinggal di dalam hidupnya. Di antara sunnah Nabi selain daripada duha, tahajud. Di antara sunnah Nabi selain daripada tahajud, sedekah. Di antara sunnah Nabi selain daripada sedekah ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di antara sunnah Nabi yang mudah dan senang selain daripada jihad fisabilillah ialah la tatrukul masjid. Nabi tidak pernah meninggalkan tempat sujudnya, iaitu masjid ataupun musalla. Dan disebut juga selain daripada sunnah Nabi tidak meninggalkan masjid, Nabi juga manusia yang daiman fil wudu, sentiasa hidupnya dalam keadaan berwudu. Cukup simple sunnah Nabi. Dan di antaranya lagi ialah al-istighfar. Nabi tidak pernah meninggalkan perkataan yang dipanggil astaghfirullahalazim. Dan di antara 6 itu, di antara 7 itu, maka termasuklah salat duha. Sebab itu salat duha ini ada beberapa perkara yang menjadi kesan hebat bagi orang-orang yang melaksanakannya. Yang pertama, disebut bahawa rezekinya tidak dikurangkan walaupun sedikit bagi orang yang mengekalkannya. Yang pertama. Yang keduanya, salat duha ini dipanggil yaj'allahu makhraja. Ia dapat membuka jalan-jalan apa-apa jua problem dan apa-apa jua kesusahan yang kita hadapi, maka salat duha ini menjadi keutamaan sebagai pembuka jalan menyelesaikan masalah. Yang kedua. Yang ketiganya, salat duha ini dipanggil salatul awabin. Salat duha, salatul awabin, 2 dalam 1, 2 in 1. Apa dia? Salat duha pemurah rezeki. Dalam masa yang sama, salat duha dianggap sebagai salat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak buat solat taubat pun tak apa. Salat duha sudah menjadi satu jalan untuk bertaubat kepada Allah ta'ala. Allah ampunkan dosa. Yang keempatnya, hebatnya salat duha ini kerana dia boleh mengekalkan kesihatan kita. Allah berikan kita sihat, boleh melaksanakan ibadah. Cuba tengok tok-tok imam, mana ada yang muda-muda, tua-tua, tambah saya dipanggil lagi tua. Tapi bila tanya apa rahsia mereka, bukan kerana makan tongkat ali ataupun telan ubi jaga dan sebagainya, tapi mengekalkan salat duha. Jadi kalau tuan-tuan nak sihat, selain daripada kita telan ubat, tawakal pada Allah, menyerah diri pada Allah, maka jadikanlah duha itu sebagai amalan kita. Baik, sekali lagi kita cerita lagi. Tuan-tuan ikut saya baca. Ni kalau tuan-tuan malam ni 3 kali saya baca, tuan-tuan ikut, tuan-tuan boleh hafal, tuan-tuan hebat daripada kami. Hebat daripada kami yang ada di sekolah. Saya nak boleh ni tuan-tuan sebulan. Itu pun baca dia tak boleh bisik Allahumma inna Tuhan. Pakai tak boleh dah. Tapi kalau nak baca dia mesti dengan suara yang agak kuat. Bukan kuat lah, maksudnya suara yang boleh didengari oleh orang sekeliling. Baik, tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi keluarkan sikit lagi suara ni. Bukan senang ni kuliah jenis macam ni bukan ada selalu. Tuan-tuan biasa dah tengok ustaz seorang. Ni tuan-tuan dan saya ikut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma inna duha'a inna duha'a duha'uka duha'uka wal baha'a wal baha'a baha'uka baha'uka wal jamala wal jamala jamaluka jamaluka wal quwwata wal quwwata quwwatuka quwwatuka wal qudrata wal qudrata qudratuka qudratuka wal ismata wal ismata ismatuka ismatuka Allahumma Allahumma in kana rizqi in kana rizqi rizqi itu panjang sebab rezeki saya. Rezeki kita lah. Rizqi rizqi fis samai fis samai fa'anzilhu fa'anzilhu wa in kana wa in kana fil ardi fil ardi fa'akhrijhu fa'akhrijhu wa in kana wa in kana mu'assaran mu'assaran fayassirhu fayasirhu wa in kana wa in kana haraman haraman fatahhirhu fatahhirhu wa in kana wa in kana ba'idan ba'idan faqarribhu faqarribhu bihaqqi bihaqqi duhaika duhaika wa bahaika wa bahaika wa jamalika wa jamalika wa quwwatika wa quwwatika wa qudratika wa qudratika atini atini ma ataita ma ataita ibadakas salihin. ibadakas salihin. Baik, di antara hebat dan utamanya duha ini Nabi sebut yang pertama. Nabi sebut yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Mana-mana anggota kita yang kita laksanakan kebaikan daripada anggota tersebut, maka Allah Ta'ala akan berikan pahalanya yang namanya sedekah. Tangan kita yang pegang kepada sesuatu yang Allah redha, maka tangan kita telah mendapat seumpama kita bersedekah, dapat pahala sedekah. Kaki kita yang berjalan ke tempat-tempat yang baik, maka kaki kita itu telah mendapat sebuah pahala yang namanya sedekah. Mata kita ni tuan-tuan, kita tengok kepada sesuatu yang Allah redha, Allah tak murka, kita tengok kepada sesuatu yang Allah redha, maka mata kita telah mendapat pahala seumpama orang-orang yang bersedekah. Kenapa sedekah ni hebat? Sebab sedekah ni Nabi sebut, sekali kita bersedekah, maka Allah Ta'ala akan mengangkat susah-susah yang ada dalam diri lebih daripada 70,000 susah. Nabi sebut. Itu yang hebatnya yang kita nak kata jom sedekah, jom sedekah. Dan Allah sebut wa mimma razaqnahum, apa tuan-tuan? Sambung sikit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa makna? Sedikit daripada harta kamu berilah ke jalan sedekah. Sedikit ni kalau rumah tuan-tuan besar, depan rumah tuan-tuan ada rumput, maka rumput tu tuan-tuan ambil sedekah ke orang, agak-agak ada kesan tak? Ambil rumput sikit sedekah ke orang. Ataupun depan rumah tu ada betik, pokok betik, ada pokok limau, ambil sebiji buah limau, sedekah ke orang. Ada kesan tidak? Mana ada kesan? Ambil sebiji tak ada kesan apa? Tak ada kesan. Kecuali kalau ambil lantai sebiji tak ada kesan. Dah nak cerita bahawa sedekah ni tak perlu banyak, sedikit sahaja, maka dikira nilai besar di sisi Allah Ta'ala. Nabi sebut lagi. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap orang yang bertasbih itu sedekah. Apa dia tasbih? Subhanallah. Sebut subhanallah dapat pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap orang yang bertahmid alhamdulillah itu dia dapat pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap orang yang mengucapkan tahlil itu diberi pahala sedekah. Apa dia tahlil? La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap orang yang mengucapkan Allahu Akbar itu maka diberi pahala sedekah. Wa kullu amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar. Setiap orang yang mengajak orang buat baik, jom pergi masjid. Setiap kali dia ajak, walaupun orang tu tak pergi masjid, maka orang yang ajak itu telah mendapat pahala sedekah. Sebab tu kadang-kadang kita ni, saya dah ajak dah 3 kali ustaz, dia tak nak datang juga. Itu yang menyampah tak payah ajak langsung. Rugilah. Ada
ajaklah, walaupun dia tak datang, maka yang tu dipanggil sedekah. Dan orang-orang yang mengajak supaya tinggalkan kemaksiatan, jangan buat macam ni, jangan buat maksiat, jangan zalimi orang, jangan bunuh sesuatu, kita bagi tahu pada dia, bagi tahu kita itu atas nama nahyun anil munkar, kita mendapat satu pahala yang namanya sedekah. Agak-agak tuan-tuan lah, boleh tak setiap hari kita mendapat daripada apa yang disebut oleh Nabi tadi dengan pahala sedekah? Senang kan nak tasbih? Senang kan nak takbir? Senang kan nak tasbih? Subhanallah, senang kan? Belum tentu. Belum tentu. Tapi Nabi sebut, ini Nabi sebut hebatnya duha. Yujzi'u, Nabi sebut yujzi'u min zalika rak'atani yarka'ahuma minad duha. Dengan kamu melaksanakan 2 rakaat duha, kamu telah mendapat pahala sedekah yang paling besar dan lebih besar daripada pahala-pahala sedekah yang kita cerita sebentar tadi. Lebih besar daripada pahala sedekah tasbih, lebih besar daripada pahala sedekah takbir, lebih besar daripada pahala sedekah kita ajak orang buat baik, meninggalkan kemungkaran. Dengan berapa rakaat duha? 2 rakaat. Setakat saya nak pusing KL ni tuan-tuan, saya tak pernah lagi jumpa orang yang mengucapkan tasbih 24 jam. Jumpa subhanallah, jumpa subhanallah. Tak tahu kau tuan-tuan ada jumpa. Tapi dalam banyak-banyak tempat saya pergi ni, ada satu tempat di mana PJS 2. Di PJS 2 ni ada seorang hamba Allah, hidup dia takbir ya. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Dia jemput saya pergi masjid dia. Dia pun, silakan ustaz untuk menyampaikan kuliah subuh. Takbir, Allahu Akbar. Okey, kita pun tak apa lah, takbir biasa. Kita pun mula Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir, takbir lagi. Okey lah tu. Saya pun okey. Tajuk kita pada hari ini ialah apa tajuk saya itu? Adalah tajuk saya sebut itu, azab tentang orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Allahu takbir, Allahu takbir lagi. Dalam kita duk syarah, takbir, takbir lagi. Sampai habis kuliah bersalam. Dalam duk salam tu dia takbir betul-betul kat telinga saya. Takbir, Allahu Akbar. Dah habis makan, biasalah dah habis kuliah, biasalah pergi makan. Makan di kedai. Bila makan di kedai ni, waiter tu datanglah tanya. Bila waiter datang kat saya, dia tanya, ustaz nak apa? Dia kata bagi roti canai, kuah banjir. Saya sebut roti canai, kuah banjir, takbir, takbir lagi. Kita ustaz sila baca doa, kita baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Takbir, takbir lagi sampai tumpah teh tarik dia tu punya takbir. Tengah duk makan elok, takbir, takbir. Itu orang makan ni. Habis makan, kita ustaz doa sikit, alhamdulillahilladzi at'amana sampai wa ja'alana minal muslimin, takbir lagi. Kita pun nak balik. Nak balik, dia peluk tu takbir. Dia kata takbir sampai saya meninggalkan dia mendengar perkataan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi seorang hamba Allah tu je lah. Saya tak nak jumpa lagi. Tak tahu kot malam ni tiba-tiba ada orang yang nak tiru takbir Allahu Akbar. Saya ingat 10 kali takbir orang pegang, hang ni lain macam. Bermakna bukan senang nak ucap kalimat tasbih, takbir, nak mendapatkan pahala sedekah. Tak apa, dibukakan oleh Nabi satu jalan dengan 2 rakaat salat duha, diberikan lebih hebat daripada bertakbir, bertahmid dan bertasbih yang namanya pahala sedekah. Baik, Nabi sebut yang kedua. Nabi kata, la tu'jizni min 4 raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Jangan kamu melengah-lengahkan 4 rakaat duha, 2 rakaat, 2 rakaat. Nescaya akan dicukupkan oleh Allah rezeki kamu di pagi hari sehinggalah di akhir malam kamu. Allah cukupkan rezeki. Allah cukupkan rezeki. Hari ini tuan-tuan, rezeki itu terletak di mana? Di harta yang banyak kah ataupun sikit tapi memiliki jiwa yang tenang? Walaupun kita ada harta yang banyak, tapi kalau jiwa tak tenang, tak boleh duduk. Michael Jackson tu kaya,
Rumah dia tuan-tuan ada 30 buah bilik. Setiap bilik tu ada jaga. Bila orang tanya kenapa tak buat jaga seorang aja kat depan, dia kata aku takut ada orang nak bunuh aku setiap bilik-bilik yang ada. Cuba bayang. Kaya tidak kaya tapi jiwa tak tenang. Walaupun kita tidak ada harta banyak, tapi kita mempunyai jiwa yang tenang. Kita banyakkah harta? Taklah banyak, ada jiwa tenang. Duduk kat mana pun boleh tidur. Tambah duduk dalam surau lagi boleh tidur. Punyalah tenang. Kan? Orang yang harta banyak belum tentu lagi. Tentang yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, macam mana nak sembahyang duha? Yang pertama, nak sembahyang duha, waktu dia Allah beri kepada kita panjang. Pukul berapa mula? Bermula duha ini 20 minit selepas syuruk. Tuan-tuan pernah dengar tak syuruk? Tuan-tuan tengok kat jadual sembahyang, duk tengok sembahyang apalah syuruk. Syuruk ni matahari keluar 20 minit selepas syuruk. Agak-agak pukul berapa? Syuruk kita berapa? Baru tengok, kita tengok berapa? 7-8 minit. 20 minit selepas syuruk pukul berapa? 7, 20, 7.30 lah. 7.30 dah boleh salat duha. Dan berakhirnya duha setengah jam sebelum masuknya zuhur. Zuhur berapa? 1.21. Setengah jam pukul 12.51. 12.50 adalah akhir waktu zuhur. Daripada pukul 7.30 hingga pukul 12, masa yang cukup panjang. Dan duha ini dilaksanakan 2 rakaat. Paling ringkas, yang wajibnya kita mesti membaca Fatihah. Fatihah wajib lah. Yang surah tak wajib. Saya ustaz tak hafal wasyamsu wa duhaha. Tak apa, baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad pun tak hafal. Jadi apa yang hafal? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Tetap sah. Rakaat kedua baca Fatihah, tak tahu apa pun tak hafal. Alif lam mim, tetap sah. Agak-agak 2 rakaat dalam keadaan macam tu, berapa minit kita ambil? Tak sampai minit dah sila-sila. Fatihah 2 minit lah, kita kata 2 minit lah. 3 minit. 3 minit daripada berapa jam tadi. Tapi nilaian dia sedekah di sisi Allah besar pahalanya. Nilaiannya, rezeki yang ada pada hari itu dijamin oleh Allah sehingga esok. Kemudian salat duha ini disebut sebagai salatul awabid yang saya cerita tadi ini. Buat salat duha, maka Allah Ta'ala anugerahkan juga pahala seumpama kita menunaikan salat taubat. Sebab tu Allah bagi rezeki ke kita bukan kerana usaha kita, tapi kerana dosa kita diampunkan. Dosa kita diampunkan. Kan kita duk baca ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah bukakan jalan. Nak dapat takwa tu melalui amalan. Nak dapat takwa tu melalui taubat seseorang hamba Allah. Kami ada sekolah tuan-tuan yang berhormat tahulah, dia pernah pergi ke Perlis, sekolah Ustaz Hashim di Perlis dah 22 tahun. Pelajar ada 200 lebih. Yuran 150. Duduk asrama sebulan setengah baru boleh balik. Ikut hukum akal atas kata memang defisit. Setiap bulan 9,000. Tapi tidak pernah tak cukup. Mesti cukup. Gaji guru 1,000 lebih mesti boleh bayar. Budak-budak pula taklah rebus batu makan. Semua makan nasi macam biasa. Bahkan ada ayam organik lagi disupport oleh sebuah syarikat. Tapi tak pernah meninggalkan duha. Walaupun kadang-kadang anak-anak murid ni dia semayang duha, bukan dia semayang pun. Murid malah kan. Ustaz ambil lah anak murid tu yang tingkatan 1. Biasalah. Biasa macam kita lah. Macam kita ni lah. Kan banyak sangat semayang ustaz. Semayang je lah. Dah ustaz marah, ayat semayang pun tak ambil. Dia malah nak bawa stoking busuk. Dia semayang. Tu dalam keadaan macam tu pun Allah bagi rezeki. Oi, kalau ambil semayang macam tuan-tuan baca mata usolli, oh lagi hebat. Baik, ikut sekali lagi. Nah kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka. Allahumma inna duha'a duha'uka.
wal baha'a baha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi Allahumma in kana rizqi sama'i fa anzilhu, fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi wa in kana fil ardi fa akhrijhu, fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran wa in kana mu'assaran fayassirhu, fayassirhu, wa in kana haraman wa in kana haraman fatahhirhu, fatahhirhu, wa in kana ba'idan wa in kana ba'idan faqarribhu faqarribhu bihaqqi duhaika bihaqqi duhaika wa bahaika wa bahaika wa jamalika wa jamalika wa quwwatika wa quwwatika wa qudratika wa qudratika. atini Atini ma ataita ma ataita ibadakas salihin. ibadakas salihin. Cuba tengok ada 3-4 doa tu. Yang pertama, Allah cerita apa? Doa ini diceritakan tentang keindahan alam, keagungan alam, apa-apa yang ada di alam ni. Kita tengok satu benda yang cantik di alam, semua kita seronok. Maka itulah pemberian Allah. Kemudian part yang kedua tu kita minta terus. Sebab tu doa salat duha ini diambil kira selepas salat duha. Kalau tuan-tuan berdoa pada malam hari, belum tentu Allah terima. Tapi kalau doa di waktu duha, sebab tu Nabi suka berdoa waktu duha, sewaktu matahari tengah terik. Waktu tengah panas pukul 10, waktu tu Nabi buat. Kerana apa? Teriknya matahari, Allah melihat permintaan. Macam mana gelapnya malam, Allah turunkan rahmat. Tu kalau malam tahajud, minta sungguh. Kalau ada rezeki di langit turun, diminta betul-betul. Kalau ada rezeki dalam bumi, korek bagi ke aku. Tu minta sungguh. Kalau ada rezeki aku terpaksa susah, permudahkanlah. Kalau ada dalam rezeki aku yang haram, bersihkanlah. Sebab tu Allah anugerahkan dalam hati orang-orang yang baik ini. Macam tuan-tuan, orang-orang yang baik. Harta tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan nak bagi sedekah, tuan-tuan nak buat kenduri, mudah saja. Semua tu bukan kerana kita, tapi kerana Allah bolak-balikkan hati untuk taat. Ada orang yang kaya tak pernah nak sedekahkan harta dia. Harta orang, harta dia. Macam tu, kan? Ni anugerah. Kemudian disebut lagi, kalau ada rezeki aku jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Cuba tengok Brunei, kan? Tak buat hudud lagi. Dulu ni sebelum dia buat hudud bulan 12 tu, apa yang keluar? Keluar telaga minyak berapa? 6 yang boleh memberi minyak kepada mereka sehingga setiap telaga 100 tahun. 600 tahun. Mana 600 tahun ni kita ada umur sampai 100 tahun? Tak. Mana 6 generasi mereka akan dapat. Itu belum buat. Ni anugerah Allah. Baik, akhirnya Nabi sebut, man shalla rak'atain lam tuktab minal ghafilin. Siapa buat 2 rakaat duha, Allah tulis dia tak akan lupa. Dia tak akan menjadi orang yang pelupa sampai bila-bila. Bahasa kita tak nyanyok lah. Tak nyanyok sampai bila-bila. Macam tu, kan? Ada tak orang yang nyanyok? Ada. Orang yang tak dapat kebenaran dipanggil orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran. Ada ulama menyebut inilah dia. Patut makin tua makin taat dengan Allah. Patut umur dah meningkat makin taat dengan Allah. Tu. Tapi duha Allah akan jaga, pelihara supaya kita tak menjadi manusia yang nyanyuk. Cuba tengok ulama-ulama yang hebat, umur sampai 80, 90, tapi bila bercakap agama, satu-satu keluar mutiara yang cukup berharga. Man shalla arba'an kutiba minat ta'ibin. Buat 4 rakaat, Allah tulis dia ini telah menjadi manusia yang diterima taubat. 4 rakaat. Buat 6 rakaat, kufiya zalikal yaum. 6 rakaat dibuat, dilengkapkan Allah hari itu rezeki dia.
Biasa dapat 6, dapat 10. Biasa dapat 10, dapat 20. Oh, tu. Benda ni bukan boleh kita nak cerita ke orang, aku dapat sekian-sekian. Masing-masing buat dia rasa. Kita tak boleh tanya, hang dapat macam mana semalam hang buat 2 rakaat, hang dapat banyak mana? Susah. Malaikat masing-masing ada dia rasa. Masing-masing buat dia rasa. Dan Nabi sebut, barang siapa yang sembahyang 8 rakaat, kutiba minal abidin, ditulis dia sebagai hamba yang sentiasa taat dengan Allah. Dan siapa yang buat 12 rakaat, bunia baitan fil jannah, dijanjikan satu mahligai di dalam syurga. Ya Allah, dahlah duduk atas dunia ni mahligai dah dapat umur besar. Di syurga kita pergi masuk kubur, mana bawa apa? Walaupun anugerah macam-macam kita dapat atas dunia, masuk dalam kubur tak bawa, tapi disediakan sebuah mahligai kerana kita mengekalkan 12 rakaat salat duha. Jangan semangat sekali lagi lepas tarawih ni buat. Bayar apa lagi? Duha. Esok jangan semangat pula. Esok. Baik, kita baca sekali lagi untuk mengakhirinya. Okey, tuan-tuan baca bagi lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka. Allahumma inna duha duhauka. Wal bahaa bahauka. Wal bahaa bahauka. Wal jamala jamaluka. Wal jamala jamaluka. Wal quwwata quwwatuka. Wal quwwata quwwatuka. Wal qudrata qudratuka. Wal qudrata qudratuka. Wal ismata ismatuka. Wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu. fis samaa'i fa anzilhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Wa in kana haraman Wa in kana haraman fatahhirhu. fatahhirhu. Wa in kana ba'idan Wa in kana ba'idan faqarribhu. faqarribhu. Bihaqqi duhaika Bihaqqi duhaika wa bahaika wa bahaika wa jamalika wa jamalika wa quwwatika wa quwwatika wa qudratika wa qudratika atini atini ma ataita ibadakas salihin. salihin. Takbir. Allahu Akbar.